Sebelum saya memulakan perbincangan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Dahnia Syabrina binti Zamri, salah satu student Unisel Bestari Jaya. Saya daripada grup 3 Effective Communication. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin bertanya, adakah ada di antara kawan-kawan kamu semua ataupun saudara mara, anak yang tak nak sambung belajar? Okey, jadi pada video ini saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan memberi beberapa tips untuk tunjuk ataupun menarik mereka yang tidak berminat untuk masuk dalam universiti. Okay, jadi bila kita bagi tips ni, minat terdatang. Okay. Tips yang pertama adalah banyakkan bertanya dan melibatkan diri dalam perbualan terbuka kepada kawan-kawan anda ataupun anak-anak anda. Untuk penerangan bagi poin yang pertama ini, contohnya, kita mestilah memulakan dengan perbualan terbuka, dan semasa kita melakukan perbualan terbuka tersebut, kita tidak boleh menghakimi minat ataupun kerjaya yang mereka suka. Sebab apa kita tak boleh menghakimi minat mereka? Sebab remaja-remaja zaman sekarang, bila kita tak suka, macam minat diorang ni, apalah minat ni, apalah minat tu. Jadi dia macam tak layak untuk meneruskan sambung belajar, faham tak? Okey, kita mestilah galakkan mereka untuk berkongsi pemikiran ataupun aspirasi mereka mengenai pendidikan dan juga masa depan mereka. Jadi bila kita tahu pemikiran diorang, kita boleh perbetulkan mana yang salah. Jadi semasa mereka memberi pendapat pemikiran mereka, kita mestilah dengar secara baik supaya kita dapat membimbing dan juga dapat menjawab soalan-soalan yang diorang berikan kepada kita. Selain itu, kita juga mestilah memahami perspektif yang mereka sampaikan, dan juga kita mestilah memberi maklum balas yang baik dan juga maklum balas yang positif kepada mereka. Jadi bila kita memberi maklum balas yang positif dan tidak menghakimi minat mereka, jadi mereka minatlah untuk memasuki universiti, tak seperti yang diorang bayangkan dalam pemikiran diorang. Untuk poin yang selanjutnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iskandar bin Hasandar, nombor kad matrik 322306491, Diploma in Digital Graphic Design. Dalam video ini, saya ingin menerangkan tentang kelebihan-kelebihan melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Antara kelebihan-kelebihan melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi adalah yang pertama, peluang kerjaya. Apabila kita melanjutkan pelajaran, kita akan diajarkan sekurang-kurangnya asas pengetahuan dalam bidang yang kita ceburi. Asas pengetahuan terbahagi kepada dua, iaitu soft skill dan juga hard skill. Dua-dua skill ini, iaitu soft skill dan juga hard skill, amat dituntut oleh majikan. Sekiranya anda melanjutkan pelajaran, anda boleh asah skill-skill ini supaya mudah untuk mendapatkan pekerjaan akan datang. Jadi kita ambil contoh lepasan pengajian pendidikan kedua, iaitu TVET. Kerajaan telah beri jaminan iaitu sebanyak 92.5% lepasan graduan TVET akan mendapat peluang pekerjaan selepas tamatnya pengajian. Hal ini kerana mereka lepasan TVET ini telah mempunyai skill yang dituntut oleh majikan. Selain itu, kelebihan yang kedua adalah potensi pendapatan yang lebih tinggi. Bermula pada 1 Januari 2023, diisytiharkan gaji minima adalah sebanyak RM1,500 Malaysia. Sekiranya anda melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, anda akan ditawarkan gaji yang lebih tinggi daripada gaji minima, iaitu anda akan ditawarkan sekurang-kurangnya gaji sebanyak RM2,000 dan ke atas. Juga, sekiranya anda melanjutkan pelajaran, peluang untuk dinaikkan pangkat atau dinaikkan gaji lebih mudah. Kesannya, majikan tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti ilmiah seperti kelas ilmu baru kepada pekerja. Dan daripada itu, kita dapat meningkatkan kemahiran yang lebih tinggi, which is untuk pertumbuhan peribadi, di mana kita dapat mengembangkan ilmu yang kita pelajari ke arah yang lebih tinggi. Kesimpulannya benar, melanjutkan pelajaran tidak menjaminkan kejayaan anda pada masa akan datang. Namun dengan
dengan adanya pelajaran, ianya lebih mudah untuk kita meneruskan hidup pada masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nafarzin Dimas Safwan daripada Kumpulan 3. Saya akan bercakap tentang set reality dan juga ekspektasi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pihak berfikir bahawa universiti adalah satu-satunya jalan untuk seseorang itu berjaya. Tetapi ini sebaliknya. Kita perlu akui bahawa universiti bukanlah satu-satunya batu loncatan untuk seseorang itu berjaya. Manakala sesetengah kejaya di dalam dunia ini memerlukan latihan seperti latihan vocational, latihan perantis dan juga latihan keusahawanan. Banyak contoh kejaya di dalam dunia ini yang memerlukan latihan seperti automotif, multimedia, perkhidmatan awam dan macam-macam lagi. Ini dapat menunjukkan kepada mereka yang mempunyai minat dalam bidang-bidang ini untuk menggunakan jalan alternatif ini untuk mencapai kejayaan. Selain itu juga, ini dapat juga membantu mereka memahami bahawa universiti juga adalah satu batu loncatan untuk mereka mencapai kejayaan dalam jangka masa yang panjang. Manakala ini mungkin tidak dapat membuatkan hasil dengan kadar segera, tapi dapat membantu mereka untuk mencapai kejayaan dengan hanya menggunakan minat yang mereka mahu. Ini dapat menunjukkan kepada mereka bahawa minat juga boleh membawa satu kejayaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Atira binti Ashwi Azizi dari Kumpulan 3. Hari ini saya ingin meyakinkan anda, para remaja, untuk mempertimbangkan idea bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Pertama sekali, saya ingin anda faham bahawa sambung belajar bukan sekadar untuk menghadiri kelas dan memperoleh ijazah. Perkara ini tentang membuka pintu kepada dunia baru yang lebih luas dan mencabar untuk merealisasikan impian anda. Tetapi untuk memulakan perjalanan ini, anda memerlukan beberapa bimbingan. Pertama, menjelaskan laluan anda. Sebagai seorang remaja, ia adalah perkara biasa untuk tidak pasti tentang masa depan anda. Guru, kaunselor dan mentor boleh membantu anda meneroka kekuatan dan minat untuk mencari jalan yang paling sesuai. Mereka boleh memberikan beberapa pandangan atau maklumat mengenai kursus-kursus yang ingin anda tahu atau ceburi di universiti, dan peluang kejayaan yang boleh anda peroleh selepas tamat pengajian. Kedua, bantuan keuangan. Kos pengajian yang tinggi boleh menjadi satu kebimbangan. Namun, terdapat beberapa bantuan keuangan yang disediakan seperti beasiswa, zakat, pinjaman PTPTN dan bantuan keuangan dari kerajaan negeri. Kaunselor bimbingan dan pejabat bantuan keuangan boleh membantu anda menavigasi pilihan ini dan menjadikan pendidikan mampu pilih. Kesimpulannya, saya ingin anda tahu bahawa melanjutkan pelajaran bukanlah satu perjalanan yang membebankan. Jangan biarkan ketidakpastian atau kebimbingan keuangan menghalang anda daripada impian anda. Terima sokongan yang tersedia untuk anda dan ambil langkah pertama itu ke arah merealisasikan potensi penuh anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yasmin Syamimi Natasha binti Mazlan, nombor kad matrik 322-300-2741. Hari ini saya ingin menerangkan kepada anda tentang perjalanan luar biasa untuk melanjutkan pelajaran di universiti. Salah satu cara paling berkesan untuk mencetuskan rasa ingin tahu dan cita-cita anda ialah dengan melawat kampus dan menghadiri sesi penerangan. Anda lihat, pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, ia mengenai membentuk masa depan anda, menemui minat anda dan membina jalan ke arah impian anda. Dan universiti adalah tempat perjalanan transformatif ini sering bermula. Jadi, mengapa melawat kampus dan menghadiri sesi penerangan? Biar saya terangkan beberapa ulasan. Pertama, ia mengenai penerokaan. Kampus adalah seperti bandar mini yang dipenuhi dengan pelbagai peluang. Dengan melangkah ke kampus, anda dapat menerka persekitaran di mana potensi anda boleh berkembang. Ia adalah peluang untuk membayangkan di mana anda boleh berada pada tahun-tahun akan datang. Kedua, lawatan ini memberikan gambaran tentang komuniti masa depan anda. Universiti bukan sekadar bilik darjah, mereka adalah komuniti individu yang berfikiran sama untuk yang berusaha untuk kecemerlangan. Dengan menghadiri sesi maklumat, anda bertemu profesor yang berminat dengan subjek mereka dan rakan pelajar yang berkongsi cita-cita anda. Kesimpulannya, melawat kampus dan menghadiri sesi penerangan bukan sekadar untuk meyakinkan anda untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Ia mengenai pelaburan dalam diri anda dan masa depan.
ini tentang mengubah impian anda menjadi matlamat yang boleh dicapai. Jadi, saya menggesa anda untuk mengambil langkah pertama itu, melawat kampus, menghadiri sesi penerangan dan biarkan dunia pendidikan tinggi memberi inspirasi kepada anda. Masa depan anda sedang menunggu dan ia bermula dengan satu lawatan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ahmad Adam bin Sulaiman dari Grup 3 akan menerangkan tentang penetapan matlamat. Penetapan matlamat adalah memberi inspirasi dan menyokong pelajar dalam mewujudkan objektif yang jelas dan boleh dicapai. Ia boleh membantu mereka dalam menentukan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, membantu seseorang untuk mencapai matlamat khusus yang ingin mereka capai dalam masa dekat iaitu jangka pendek, serta matlamat yang ingin mereka capai dalam tempoh yang lebih lama iaitu jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, ia melibatkan penekanan bagaimana mencari pendidikan tambahan seperti belajar di peringkat institusi yang lebih tinggi seperti di universiti boleh menjadi langkah baik dalam tujuan untuk mencapai matlamat mereka. Penetapan matlamat ialah teknik dalam mengarahkan orang ke arah pertumbuhan dan pencapaian peribadi. Dengan membantu pelajar dalam menetapkan objektif jangka pendek, ia juga membantu mereka dalam mencapai sesuatu untuk mereka usahakan dalam masa terdekat. Bagi objektif jangka pendek pula, ia bertindak sebagai batu loncatan kepada cita-cita jangka panjang. Objektif jangka panjang sebaliknya memberikan arah dan tujuan untuk masa depan yang jauh, seperti membantu individu dalam merealisasikan impian yang mereka inginkan. Ini bukan sahaja membincangkan kepentingan untuk menyambung ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga membantu individu dan memudahkan proses permohonan ke universiti. Dengan menyediakan jalan jelas, pelajar boleh mendekati setiap fasa proses permohonan dengan lebih yakin. Dengan mengambil langkah-langkah ke arah objektif akademik dan kejayaan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka rasa lebih bermotivasi, akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka berjaya dalam usaha pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Najihah binti Muhammad Reza dari Kumpulan 3 ingin menerangkan cara untuk mengajak atau memujuk pelajar memasuki universiti. Apabila telah memasuki alam universiti, anda perlu menekankan pertumbuhan dan perkembangan peribadi. Anda perlu selahkan pertumbuhan peribadi dan peluang pembangunan yang tersedia di universiti. Seperti membina keyakinan diri, membangunkan kemahiran berfikir kritis dan menjalin persahabatan sepanjang hayat. Manakala anda boleh berkongsi cerita tentang transformasi peribadi dan pengalaman yang memberi impak yang mendalam kepada individu semasa mereka berada di universiti. Pertumbuhan dan perkembangan peribadi harus menjadi keutamaan dalam kehidupan setiap orang. Melalui perbaikan diri yang berterusan, anda boleh membuka potensi anda dan menjadi versi terbaik diri anda. Dengan menekankan pertumbuhan peribadi, anda boleh meningkatkan kemahiran anda, mengembangkan pengetahuan anda dan meluaskan perspektif anda apabila anda bertemu dengan orang ramai di universiti. Selain itu, pertumbuhan peribadi memupuk kesedaran diri dan kecerdasan emosi. Ia membantu anda memahami kekuatan dan kelemahan anda dan membolehkan anda menggunakan kekuatan sambil bekerja pada bidang yang perlu diperbaiki. Kesedaran diri ini juga meningkatkan hubungan anda dengan orang lain kerana kita menjadi lebih empati, memahami dan penyayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fakrul Syakir Zufairi bin Farizal dari Kumpulan 3. Saya akan menerangkan tentang cara untuk mengajak pelajar lepasan SPM memasuki universiti. Universiti adalah tempat yang mempunyai program dan jurusan untuk memenuhi minat dan kebolehan pelajar. Saya akan memberi beberapa contoh program yang ada di universiti. Program pertama yang ditawarkan di universiti bagi pelajar lepasan SPM ialah Sains dan Teknologi. Universiti menawarkan jurusan dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, biologi dan banyak lagi. Ini sangat sesuai bagi mereka yang berminat dalam komputeran dan sains.
Selain sains dan teknologi, universiti juga menawarkan program kesenian dan sastera. Pelajar yang berbakat dalam seni, sastera, muzik boleh mendapatkan program-program seperti teater, muzik, sastera kreatif atau seni visual. Selain itu, perubatan dan kesihatan. Program perubatan, pergigian, farmasi, sains kesihatan dan lain-lain adalah pilihan yang baik untuk mereka yang berminat dalam bidang kesihatan dan penjagaan pesakit. Sains sosial dan humaniora, jurusan sains sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah dan ekonomi memberikan pemahaman mendalam mengenai masyarakat dan budaya. Bagi pelajar lepasan SPM yang berminat menjadi usahawan atau memasuki dunia perniagaan, universiti menyediakan program perniagaan dan kewangan. Universiti menawarkan program perniagaan, kewangan, pemasaran, pengurusan sumber manusia dan usahawan. Banyak lagi program-program yang universiti tawarkan seperti sukan, undang-undang dan banyak lagi. Pemilihan universiti dan jurusan adalah langkah yang penting dalam hidup pelajar. Dengan adanya pelbagai program, pelajar lepasan SPM dapat mengejar minat dan kebolehan mereka sambil mempersiapkan diri untuk masa depan yang cerah. Hai, nama saya Muhammad Nami Firdaus bin Nur Azmi. Nombor kad matrik 322-300-5421. Saya daripada kos Graphic Design. Saya akan mengulas beberapa perkara yang mungkin dapat mengatasi kebimbangan pelajar untuk melanjutkan ke institusi pengajian tinggi. Kebimbangan pelajar terhadap pelbagai masalah untuk melanjutkan pelajaran di universiti adalah perkara biasa dan boleh diatasi dengan beberapa langkah strategi berikut. Pertama, kesedaran dan penerimaan. Pertama sekali, penting untuk sedar bahawa kebimbangan adalah perkara biasa dan sesuatu yang semua pelajar mengalaminya. Anda perlu terima hakikat bahawa ia adalah sebahagian daripada pengalaman yang normal bagi seseorang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Yang kedua, mengenal pasti punca kebimbangan. Perlu mengenal pasti punca-punca kebimbangan anda. Adakah ia disebabkan oleh tekanan akademik, tekanan sosial atau punca-punca lain? Dengan mengenal pasti punca-punca ini, anda boleh mengenal pasti dengan lebih tepat untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, perancangan masa. Perancangan masa yang baik adalah kunci untuk menguruskan tekanan akademik. Membuat jadual yang teratur dan berdisiplin serta jangan membiarkan tugasan menimbun kerana ia akan mengakibatkan kebimbangan dan beban kepada anda. Yang keempat, sokongan sosial. Meminta sokongan daripada rakan sekelas, rakan-rakan atau keluarga. Dengan berkongsi pengalaman dan kebimbangan anda dengan orang lain dapat membantu mengurangkan tekanan dan memberi anda rasa sokongan. Yang kelima, sumber bantuan di kampus. Universiti biasanya akan menyediakan pelbagai sumber bantuan seperti kaunseling, perkhidmatan kesihatan mental, serta perpustakaan dan pusat kewangan. Anda tidak perlu ragu untuk mencari bantuan jika anda menghadapi masalah. Yang keenam, berkomunikasi dengan pensyarah. Jangan malu untuk berbincang dengan pensyarah jika anda menghadapi masalah akademik. Mereka boleh memberi panduan dan sokongan tambahan. Yang ketujuh, menyertai aktiviti luar bilik kuliah. Sertai kelab atau aktiviti co-curriculum yang anda minati. Ini boleh membantu anda mengalami pengalaman universiti yang lebih seimbang dan mengurangkan tekanan pada diri anda. Yang terakhir adalah bantuan profesional. Jika kebimbangan anda terlalu teruk dan mengganggu kehidupan harian anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional daripada seorang kaunselor atau pakar kesihatan mental. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Saya Muhammad Amir Luqman bin Salbani daripada Grup 3. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kelebihan menyambung pelajaran di universiti. Menyambung pelajaran ke peringkat universiti semakin popular di kalangan pelajar hari ini. Ada banyak kelebihan yang boleh diperoleh dengan mengambil keputusan untuk sambung belajar di universiti. Antaranya ialah anda boleh meningkatkan tahap pendidikan anda. Dengan mempunyai kelayakan yang lebih tinggi, anda mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapat pekerjaan yang baik di masa depan. Ia juga membuka peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya adalah pengalaman. Sambung belajar memberi anda peluang untuk memperluaskan pengalaman anda dan belajar daripada pengalaman baru. Ini membuka minda anda kepada cara pandangan yang berbeza dan meningkatkan kemahiran interpersonal anda. Menyambung pelajaran memberikan banyak kelebihan yang tidak boleh dipandang enteng. Peluang untuk meningkatkan tahap pendidikan, memilih bidang yang diminati, memperoleh pengalaman dan membangun bakat dan kemahiran serta memikirkan arah kerjaya dengan lebih baik dan matang adalah beberapa contoh kelebihan yang ditawarkan jika anda ingin menyambung pelajaran. Seterusnya adalah kesan menyambung pelajaran ke atas kerjaya. Selain memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, menyambung pelajaran juga memberi impak yang sangat positif ke atas kerjaya seseorang. Kelebihan ini menjadikan seseorang lebih layak dipertimbangkan oleh majikan apabila memohon pekerjaan. Kelebihan lain ialah kebolehan seseorang untuk mendapat kenaikan pangkat dan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang hanya memiliki sijil SPM sahaja. Ini disebabkan oleh tahap kebolehan dan kemahiran yang lebih tinggi yang dimiliki oleh individu yang melanjutkan pelajaran selepas SPM. Pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Apabila anda menyambung pelajaran di universiti, anda akan memiliki sifat ataupun kemahiran pemikiran kritikal yang mampu untuk melihat apa sahaja situasi dari pelbagai sudut yang berbeza. Anda juga mampu untuk mencari formula penyelesaian yang terbaik bagi menghadapinya. Tanpa mengira bidang yang diceburi, orang yang mempunyai kemahiran ini akan sentiasa memiliki advantage di dalam kejayaannya. Komunikasi melalui tulisan dan percakapan secara efektif. Walaupun dengan perkembangan teknologi komunikasi pada hari ini dan masa akan datang, kemahiran komunikasi verbal secara bersemuka akan sentiasa menjadi skill yang sangat penting. Ini adalah salah satu faktor yang akan menjadikan seseorang itu kelihatan lebih berkarisma dan berkeyakinan tinggi. Dan faktor inilah yang mungkin akan menjadi pendorong utama yang dapat menentukan kebolehpasaran para pelajar di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Hai, saya Aiman Irfan bin Azmi dari Grup 3. Saya ingin menerangkan universiti bukan saja untuk tempat akademik, malah boleh mencari ramai lagi kawan di masa akan datang. Okey, seni bersosial dikuasai oleh segelintir orang sahaja. Jadi ia mungkin menyukarkan mereka untuk bertemu rakan baru di universiti atau kolej. Kebiasaannya ia sangat normal bagi pelajar baru tidak mempunyai ramai kenalan pada awalnya. Namun tidak perlu risau kerana ia hanya berlaku pada permulaan saja. Maklumlah, bertemu dengan wajah-wajah baru dari pelbagai latar belakang, budaya dan agama. Mestilah perlu masa untuk mengenali antara satu sama lain. Memang ia akan menjadi suatu perjalanan yang mencabar, lebih-lebih lagi jika tidak mempunyai seni bersosial yang baik seperti pemalu atau berat mulut. Jika tersilap langkah, mungkin orang lain akan salah anggap atau lagi menjauhkan diri dari anda. Namun begitu, jika kena pada cara dan langkahnya, mudah sahaja untuk mendapatkan kenalan di tempat baru. Berkenalanlah dengan rakan sebilik anda terlebih dahulu. Ini kerana mereka adalah orang yang sering anda temui setiap hari di dalam bilik untuk sepanjang semester. Oleh itu, mulakan dengan pengenalan nama dan negeri asal anda dan seterusnya program yang diambil di universiti. Dari sesi pengenalan pertama itu, pasti akan menjadi titik tolak untuk menjadi lebih rapat setiap hari. Menyertai kelab universiti merupakan cara terbaik untuk bertemu dengan lebih ramai orang yang berlainan latar belakang. Mana tahu anda akan bertemu dengan rakan yang mempunyai minat yang sama dengan anda ataupun berasal dari negeri yang sama. Pasti anda teruja, kan? Jadi rajin-rajinkanlah diri untuk mencari kelab-kelab yang bersesuai dengan minat anda agar lebih terdorong untuk bersosial dan bertemu dengan ramai orang. Di zaman moden ini, sudah pasti setiap program pengajian mempunyai beberapa halaman kumpulan di Facebook, Instagram dan Twitter yang mengumpulkan komuniti di bawah program pengajian yang sama. Jadi anda boleh mencari komuniti ini dan menjadi ahlinya untuk mengetahui lebih banyak tentang isu semasa di dalam kampus, di samping bertemu dengan rangkaian kawan yang lebih luas dan berkenalan dengan ramai orang.
Luangkan banyak masa anda untuk berada di sekitar kampus. Contohnya, anda boleh pergi ke perpustakaan universiti untuk menyiapkan tugasan atau belajar berkumpulan berbanding menyiapkan di kolej kediaman. Dengan itu, anda akan lagi familiar dengan suasana kampus dan bertemu dengan rakan kuliah anda di sana. Berada di sekitar kampus boleh membuka peluang anda untuk bercakap dan berteman dengan ramai orang. Di peringkat universiti, terdapat banyak acara akan dijalankan, termasuklah acara sukan, kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Oleh itu, anda harus mencari inisiatif untuk menyertai beberapa acara universiti yang diminati agar dapat bertemu lebih ramai orang dan kenalan. Keluar dari zon selesa dan hadirkanlah diri di acara-acara ini pasti akan membuat anda lagi seronok dan teruja sepanjang proses pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Norhan. Nombor metrik 3223005841. Ingin bercakap tentang cara menarik minat pelajar SPM ke peringkat universiti maupun diploma ataupun sarjana muda. Yang pertama ialah dapat meningkatkan kemahiran insaniah. Mereka dapat melanjutkan pelajaran di Menara Gading, bermaksud mereka akan belajar berbagai cara pengurusan atau teknik persembahan yang mantap. Mereka akan belajar kemahiran insaniah yang boleh diaplikasikan di mana sahaja mereka bekerja. Kemahiran insaniah sebegini melibatkan komunikasi yang baik, semangat kerjasama, pandai berunding, fikiran yang kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah. Setiap satu kemahiran yang disenaraikan ini dapat bertambah nilai dalam kerjaya mereka dalam apa jua industri yang mereka ingin ceburi pada masa hadapan nanti. Walaupun kemahiran insaniah dapat menarik minat mereka, tapi perlu ingat bahawa perlulah hormati keputusan mereka. Tidak kira sama ada mereka memilih untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi atau ke arah yang berbeza. Mereka mampu belajar daripada kesilapan yang telah dilakukan untuk memperbaiki dan mengelak daripada melakukan kesilapan yang sama berlaku lagi. Ini sangat penting dalam perkembangan peribadi. Mereka berada di fasa mendedahkan diri dan penerokan dunia luar. Dengan membenarkan mereka untuk meneroka haluan yang berbeza, ia mampu membantu mereka menemukan minat dan kekuatan diri sendiri. Tambahan pula, menghormati pilihan mereka untuk mengetahui harga diri juga penting supaya apabila mereka sedar bahawa pendapat dan keputusan dihargai oleh orang lain dan mampu meningkatkan keyakinan dalam diri. Accountability adalah apabila mereka memilih haluan yang berkemungkinan mereka akan berasa bertanggungjawab untuk tindakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh mereka sendiri. Tuntasnya, penting untuk memastikan mereka sedar yang mereka sendiri mempunyai kuasa yang mutlak dalam menentukan keputusan demi masa hadapan mereka. Sekian sahaja daripada saya dari kumpulan 3 Effective Communication.